Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi Puan Izana. Selamat pagi. Pak Izana Hai. hari Hai semua ibu ayah. Okay, untuk hari ni kita jumpa lagi dalam segmen yang sama iaitu 30 minit bersama terapi. So okay Puan Izana hari ni rasa semangat tak? Rasa ceria tak hari ni? Kita ada sesi sharing lagi hari ni. Ya, kita ada sesi sharing lagi dan kita ada metod baru untuk ibu dan ayah. Kita bukan untuk ibu dan ayah je, Otimar. Kita ada untuk bakal cikgu pun tak ada masalah. Bakal ibu, bakal ayah. Betul tu Jom. Puan. Jom kita tengok live kita hari ni. Kalau ikut macam yang Puan Izana cakap lah, untuk sesi live ni bukan sesuai untuk ibu dan ayah sahaja, tapi sesuai juga untuk cikgu yang handle anak istimewa contohnya. Anak tak istimewa pun boleh je sebab kita nak tahu kan perkembangan anak yang kita tengah jaga sekarang tally tak dengan perkembangan tipikal kanak-kanak lain. Lepas tu kalau untuk terapis pula macam mana Puan Izana? Terapis pun boleh, tak ada masalah. Kalau kita punya junior pun boleh lah, Otimar. Untuk Betul Puan Izana. speech therapist, junior occupational therapist. So kita bantu mereka untuk faham dengan cara yang mudah, ayat yang mudah. Kan? Betul Puan. Sebab alang-alang ni kan kebanyakan orang tengah duduk kat rumah. Cara macam ni je lah yang kita boleh guna untuk Bantu. kita dapatkan info tambahan. Bolehlah info kita kan handle kanak-kanak. Kalau ada ibu dengan ayah ataupun terapis ke yang tengah tengok live kami sekarang ni, boleh je komen hai dekat komen. Kami pun nak tahu juga siapa yang tengah tengok sesi live kita hari ni. Betul tak Puan Izana? Betul. Kita ada Cik Na ke hari ni, Ibu Razin. Setiap minggu Cik Na ada. Kita ada ke Ibu Haris. Ibu Haris dah check in dah. Ibu Adam Afiq. Kita ada occupational therapist Mama Hasani. Hai Cik Sani. Kali-kali. Hai semua. Kita tengok siapa yang ada untuk kita bincangkan perkembangan anak yang berumur 3 hingga 4 tahun. Betul tu Puan Izana. Macam yang Puan Izana cakap tadi, untuk hari ni kita ada metod istimewa. Macam mana metod istimewa kita hari ni Puan Izana? Sekejap. Kita, hai semua. Semua baru nak check in lah Otimar. Alamak lah pula saya ni. Mami Anas dengan Anis. Hai. Hai Puan. Ada Ibu Medina. Lama dah kita tak tengok Medina. Semalam baru Ibu Medina kongsi yang Medina dah behave, dah good kan sekarang? InsyaAllah untuk Medina kita sambung sesi secara online. Ya betul. Okey, seterusnya kita ada. Ya Puan. Kita nak hi dulu ni dan kita nak bergerak kepada kelainan kita pada minggu ni. Betul tu. Kalau ikut yang dekat yang saya boleh nampak ni ada juga Encik Syababullah Yusof. Lepas tu kita ada Puan Duratu Fakhirah, lepas tu kita ada Puan Nur Azila. Dah ada soalan pertama lah Puan Izana. OTNST tu apa? Nanti tengah hujung sesi kita tengok Okay. Alright. Okay, kalau Puan Izana dah sedia, kita masuk fokus yang kita pada hari ni. Okay. Okay, jom. Okay. Puan Izana dengan Ibu Ayah nampak tak slide saya? Ni baru nampak tajuk dia Otimar. Okay, bagus. Memang saya nak suruh nampak tajuk pun. Okay. Apakah? Nanti kan nampak jawapan susah pula. Okay, untuk kita nak main teka-teki dan quiz yang simple.
Simple je. Betul. Okay. Mana tahu kan kalau dah ramai, kita ada 20 yang bersama dengan kita, bila dah mungkin lebih ramai, kita dah happy, kita suka, kita teringin nak bagi hadiah. Kan Otimar? Kita buka Betul tu, bagi Puan. hadiah untuk kita buka cabutan bertuah. Yeay. Oh, saya pula yang excited jabatan bertuah ni. Okey, Okey, Puan Otimar. Izana. Okey, jom kita masuk ke soalan pertama. Sebenarnya soalan-soalan hari ni adalah soalan-soalan yang kami kumpulkan daripada ibu ayah yang datang ke Dominan lah. Jadi untuk perkembangan anak usia 3 ke 4 tahun, dah ada dah soalan-soalan. Jadi mari kita tengok jawapan dia. Okey, soalan pertama dulu Puan Izana. Saya baca dulu ya. Okay. Biasanya berapa panjang anak boleh buat ayat untuk umur 3 ke 4 tahun? Berapa panjang ni Puan Izana? Okey, pilihan jawapan yang kita ada A 3 hingga 4 patah perkataan. Pilihan yang kedua kita ada 4 hingga 5 patah perkataan. So bersama dengan kita ada 23 orang. Cuba tulis dekat situ apa agaknya jawapan yang betul. Okey. Dalam masa 10 saat Puan Izana. Okey, jawapan A dari Dr. Nurul Mutmainah pun ada bersama dengan kita ni ya. A, B, A. Okey, B. Okey. Okey, 5. Okey, Cik Nah jawab B. Semua jawab Oti Muhammad Hassan ni jawab A. Ni macam survey ni A dengan B. Untuk umur anak yang 3 hingga 4 tahun, kepanjangan ayatnya adalah jawapannya adalah 4 hingga 5 tahun. Salah. 4 hingga 5 patah perkataan. Jawapan dia B. Jawapannya adalah B. Biasanya kita akan tengok bila anak umur 2 tahun, 2 patah perkataan. Tapi bila anak umur 3 tahun nak masuk 4 tahun, dia tak sikit dah, dia terus nak pergi pada 4 hingga 5 patah perkataan. Selalu ramai yang keliru ni Otimar. Betul tu Pak Izana. Tahun ayat dia mesti 3 hingga 4 patah perkataan. Sebenarnya ayat dia adalah 4 hingga 5 patah perkataan. Contoh Pak Izana. Kita bukan buat kuis untuk salah dan betul, kita nak belajar. Okey? Betul. Kenapa ayat dia akan jadi 4 hingga 5 patah perkataan? Sebab pada masa umur anak 3 hingga 4 tahun, penguasaan kosakata dia dah semakin berkembang. So penguasaan dia bukan sekadar kata nama, objek, dia penguasaan kosakata dah masuk kata kerja, dah masuk adjektif. Adjektif tu maksudnya besar, kecil, panjang, pendek. Lepas tu dah ada juga penggunaan nanti, sebab. So bila dah ada kosakata yang macam tu, barulah anak ni memang ayat dia akan jadi 4 hingga 5 patah perkataan. Okey? Tak apa salah, jangan kecewa. Kita ada 11 soalan hari ni. So kita akan bahagikan antara OT dan ST. Okey. Seterusnya Otimar, soalannya. Okey, seterusnya. Apakah jenis soalan yang anak boleh faham bila anak berumur 3 ke 4 tahun? A. Apa? B. Mana? C. Siapa? D. Semua di atas. Okey. Apakah pilihan jawapan penonton? Penonton ibu ayah, bakal cikgu. Cikgu, cuba tulis di komen. D. Wow. Nah, yang pertama D. Okey, majoriti D ni. Okey, D. Okey, bagus. Kita tengok apakah jawapannya yang betul. Okey, majoriti jawab D. Betul tak ni Otimar? Jom kita tengok. Okey, good job. Untuk anak umur 3 hingga 4 tahun, semua soalan di atas tu dia dah boleh faham.
Bukan sekadar dia dah boleh faham tapi dia dah start guna. Contoh bila kita tanya apa ni, itu paling mudah sekali. So bila kita tanya ini kena ayah tengah buat apa? Dia dah boleh jawab tidur. Tidur mak tengah buat apa? Masak. Sebab dia dah ada kosakata kata kerja dan dia dah faham dah itu soalan. Pernah tak jumpa anak yang bila kita tanya dia soalan, dia tanya soalan tu kat kita balik. Mama buat apa? Dia pun ulang balik. Mama buat apa? Tahu tak kenapa dia macam tu? Sebab itu salah satu signal anak dia belum faham. Apa yang kita sebut tu adalah soalan dan soalan tu perlu dijawab. So dia tak dapat lagi faham itu soalan dan soalan tu perlu dijawab. Sebab tu dia ulang balik soalan kita. Okay, so untuk mana? Mana ni maksudnya macam kita tanya, mana mama? Mama kerja. Kalau dia tu secara mudah lah. Kalau untuk yang lebih kompleks kita tanya, kalau kita nak beli aiskrim, kita kena pergi mana? Jawapan dia akan jawab kedai. Itu yang lebih panjang. Sama juga macam siapa yang mudah, soalan dia siapa tu? Bila kebetulan ada orang datang kan kat rumah tu, so kata, so dia tengok mungkin postman ke, mungkin GNT ke yang hantar barang, orang hantar barang. Tapi bila yang lebih kompleks, kita akan tanya siapa yang merawat orang di hospital. Contoh, so dia perlu tahu jawapan dia lah profession, ada doktor. Siapakah yang ada di sekolah? So itu yang lebih tinggi sikit lah. Jawapan dia cikgu, kawan-kawan. So jawapan dia semua soalan apa, mana dan siapa ni anak yang berumur 3 hingga 4 tahun sepatutnya untuk perkembangan dia dah boleh faham. Bukan sekadar dah boleh faham, dah boleh juga cuba untuk guna dalam ayat dia. Okey, tahniah semua jawapan yang betul. Ramai betul Puan Izana. Ya. Okey. Jadi soalan seterusnya, saya move. Next, adakah anak yang berumur 3 ke 4 tahun dah boleh mula faham arahan yang ada 3 langkah? Arahan macam mana ni Puan Izana 3 langkah? Contoh? Contohnya arahan yang 3 langkah adalah pergi dapur, ambil sudu, bagi dekat ayah. Itu yang berkaitan. Soalan tu ada 3 tapi dia berkaitan. Ada juga soalan ni ada 3 tapi dia tidak berkaitan. So yang ini di peringkat yang lebih tinggi lah. Jadi dia tahu bila dia jalan, lepas tu pergi dapur nak kena ambil apa ya? Nak kena ingat, tadi sudu. Lepas tu dah ambil sudu. Lepas tu nak kena buat apa? Bagi dekat ayah. So dia bagi kat ayah. So ada 3 langkah yang simple lah kita kata untuk dia boleh buat. Okey, agak-agak umur anak 3 hingga 4 tahun ni dah boleh ke belum? A, ya, B, tidak. Belum tanya dah jawab. Baguslah. Kita punya ni dah ada 31 lah Otimar. Seronok main quiz hari ni. Jawapan ada A, ada yang jawab B. Campur-campur. Okey. Agak-agak apa jawapan ni Puan Izana? Yang betul adalah tada! Tidak. Ya ke tidak ni Otimar? Ke soalan kita salah? Tidak? Okey. Untuk umur anak 3-4 tahun dia belum lagi ya. B jawapan dia tidak sebab yang tu kompleks. Dia betul. untuk umur yang 3 hingga 4 tahun dia perlu dapat 2 langkah. 2 step. Ya. 2 step. Siapa yang betul tu? So kita ingat anak umur 3-4 tahun yang arahan yang dia boleh faham adalah yang 2 langkah. Jadi bila kita fikir macam kenapa anak saya tak respon ni? Cuba check balik. Arahan kita tu panjang sangat ke? Anak kita baru 3 hingga 4 tahun. Kena bagi 2 je. Pergi dapur ambil sudu. Itu 2 je yang dia boleh pegang. Kita berkaitan dengan auditory memory yang dia boleh simpan. Okey, step pertama dia kena ingat tau nak kena buat apa. Ada anak tak sampai ke dapur lagi dah patah balik. Ambil apa ibu? Tanya balik soalan tu. Jadi kat situ kita boleh bantu anak kita.
Okey? Hmm. Ah. Bagus tu. Puan Izana, kita ada soalan daripada soalan Ya. kedua kita daripada Puan Lia. Tapi soalan ni nanti kita simpan untuk segmen last kita nanti. Okey Puan Izana? Boleh. Okey. Okey, jadi soalan seterusnya. Soalan Okey. seterusnya. Okey, adakah anak dah boleh bercerita pada usia 3 ke 4 tahun? Bercerita ni pun hot question lah daripada parents Puan Izana. Boleh ke tidak? Hot question. Ya, untuk 3-4 tahun dah boleh ke belum? Ya ke tidak? A ke B? Okey, kita tengok jawapannya. A, 3-4 tahun dah boleh bercerita. Okey, sila-sila kita tengok. Puan Hajar Rosdi, ini pun Dr. Hajar ni. Dr. Hajar jawab B. Puan Siti Salbiah jawab A. Puan Junainah jawab B. Tidak. Cik Nah jawab B. Puan Madia Ali jawab A. Jawapan kita adalah jeng jeng. Jeng. Tidak. B. Dia masih lagi belum boleh bercerita jika cerita itu adalah cerita yang tak berkait dengan diri dia. Dengar betul-betul tau yang ni. Dia akan mula start bercerita yang berkaitan dengan diri dia, yang berkaitan dengan pengalaman dia. Dia baru nak cerita tentang aktiviti harian dia. Dia nak cerita aktiviti yang dia sangat excited. So biasanya dua perkara ni lah yang dia akan start nak bercerita. So kalau nak bercerita tentang perkara yang lebih kompleks tu dalam buku cerita, tu kita kena latih dulu. Soalan yang biasa ni hot ni sebab macam ni Otimar. Sebabnya bila parents ambil anak kat sekolah, ini sebelum pandemik lah kan. Sebelum masa ambil anak kat sekolah, soalan dia adalah buat apa kat sekolah hari ni? Soalan tu, lepas tu anak tak jawab. Lepas tu anak saya tak boleh nak bercerita. Kan, untuk anak 3-4 tahun dia tak pergi sekolah. Ni kan mungkin dia pergi pra sekolah ataupun tadika yang pra tadika lagi kan. Play school kan? Dia boleh bercerita tetapi dia lebih cerita apa yang dia sangat teruja. Mungkin hari tu dia dapat hadiah birthday kan. Dia akan start bercerita, Mama, apa dapat hadiah? Cikgu bagi abang hadiah. Cikgu bagi abang hadiah. Baik. Lepas tu mula kita tanya, hadiah apa? Tak boleh jawab dah sebab tak buka lagi hadiah tu. Kan? So kalau katakan perkara yang macam ada kawan dia terjatuh, dia tak boleh nak cerita panjang. Untuk kalau dia cerita abah ada kawan jatuh tadi. Tapi dia tak boleh nak sambung lagi. Ada kawan jatuh tadi. Sebab bla 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 kan. Lari-lari dengan kawan. Yang tu dah panjang. So dia punya ayat dia sampai 4 hingga 5 patah perkataan sahaja. Jadi kita janganlah high expectation dekat anak yang umur 3-4 tahun untuk cerita panjang-panjang. Okay? Okey Puan Izana. Sebenarnya bagus sebenarnya bercerita ni kan. Sebab lagi satu faktor kenapa ibu ayah selalu tanya pasal bercerita ni sebab kadang-kadang bila kita hantar anak pergi sekolah akan ada anak yang maybe perkembangan dia akan laju sikit daripada kawan dia. Jadi bila ibu ayah tengok kan, kenapa anak saya ni tak sama tahap pun dengan anak dia ni. Sebenarnya setiap perkembangan kanak-kanak ni dia ada tipikal dia. Jadi instead of macam kita bandingkan anak kita dengan perkembangan anak yang lain, kita bandingkan perkembangan anak kita dengan perkembangan tipikal yang sepatutnya. Betul. Macam Puan Junaina kata betul, cerita dalam bahasa dia, siap tunjuk tangan lagi tapi tak dapat faham kot. Okey. Haris pula ingat bercerita dalam bahasa dia je, ada sepatah dua je faham. Kan? Tak apa, yang mana anak dia umur 3-4 tahun ataupun yang dah lebih tapi belum dapat nak bercerita, Puan boleh bantu dia untuk bercerita. Bermula dengan ayat yang dia boleh buat. Kalau dia start dengan 2 patah, start bercerita dengan 2 patah. Kalau dia dah start 3, start bercerita dengan 3 patah perkataan.
Tu Cik Na kata tanya makan apa hari ni kat sekolah, jawab makan nasi ayam saja. Hari-hari Razin jawab macam tu. Favorite ke? Sekolah dia suka bagi makan nasi ayam. Okey Otimar, kita ada lagi ke soalan untuk speech rapi ni? Ada lagi satu. Lagi satu ni special sikit. Johnny. Tak ada dah nama Fatimah ke Aisyah ke Johnny ni. Apa ni Johnny? Johnny buat apa ni? Johnny suka sangat bercakap. Tapi bila bagi arahan panjang, contohnya letak petai bawah meja besar, Johnny lari buat tak tahu. Kenapa ni Johnny lari ni? Tak makan petai ikut Johnny. Johnny kemain lagi tu Johnny tu. Petai pula tu. Agak-agak kenapa ni Puan Izana lari buat tak tahu ni? Ni Syababullah kata, Tuan Cik Syababullah kata sebab Johnny ni student overseas. Okey, agak-agaknya kan A ke B ni? Kenapa Johnny ni macam ni? A sebab kurang faham konsep. Sebab kurang faham konsep. B, Cik Yana berjawab B. Johnny kurang faham bahasa English. Duduk Malaysia saya kena rasa faham daripada bahasa soalan Malaysia terakhir ni saya dah boleh merumuskan yang 28 orang bersama dengan kita ni dia dah dapat faham dah. Yang anak umur 3-4 tahun dia kena faham konsep sebab tu semua orang jawab A. Okey. Kita bagi nak clap hand tak terima? Puan saya dah jawab tapi Johnny kena nyanyi lagu Johnny Yes Papa baru jawab. Okey, antara konsep dia, okey saya susunkan dulu konsep yang mudah kepada konsep yang susah sikit kompleks ataupun kita panggil aras tinggi. Dah kalau dekat situ letak petai bawah meja besar, adakah Johnny ni dia faham petai tu ataupun dia kenal tak petai tu apa? Adakah dia tadi tujuan overseas? Petai tu tak kenal tak tidak kan? Kalau dia tak kenal dia tak boleh ambil petai tu. Lepas tu bawah meja besar. Dia faham tak konsep bawah tu? Kalau dia faham konsep bawah, walaupun dia maksud kata dia tak tahu petai tapi dia faham bawah. Dia macam tu. Meja. Okey, meja ni kita assume maksud kata dia dapatlah untuk yang ni. Lepas tu besar, dia tahu tak kalau ada dua meja tu besar satu, kecil satu, dia tahu tak yang meja besar yang ini, meja kecil yang ini. Jadi bila dia tak boleh nak proses tu, letak petai bawah meja besar, dah 5 kan. Dah 5 macam ni, kalau dia tak dapat faham perkataan dalam tu, tak boleh kenal petai tu apa, tak kenal meja, tak faham bawah, tak faham besar, jadi dia lari je lah. Sebab dia tak boleh nak buat. Jadi antara lagi konsep yang lain untuk anak umur 3 hingga 4 tahun adalah tinggi, rendah, depan, belakang. Okey, lepas tu penuh, kosong, banyak, sikit. Jadi kalau ibu ayah rasa macam apa konsep umur 3-4 tahun ya, selain daripada maksud kata boleh rujuk perkembangan tipikal kanak-kanak, kalau rasa tak ingat sangat, okey boleh tengok buku anak yang umur 4 tahun, kan ada buku akademik kan. Cari buku sains tau, buku sains dalam tu dia ada konsep-konsep yang kebiasaannya digunakan. Biasa konsep tu lah anak perlu dapat sebab dia nak naik 5 tahun, 6 tahun. Kan? Bahasa mudahnya boleh rujuk juga dekat buku sekolah yang prasekolah 4 tahun. Macam tu. Tanya. Okay, so soalan untuk speech rapi ni dah habis ya? Dah habis Mak Izana. Okay. Saya seronok lah hari ni Fatimah melihat respon daripada kita punya penonton pendengar. Teringin pula rasa nak Puan. Agak-agak hadiah apa tu Puan? Ya. Agak-agak hadiah apa tu? Hadiah apa? Okey, rahsia ke?
kita ada kat sini tak nampak sangat, 4 biji buku yang kita ni hari ni kalaulah sekiranya siapa yang sampai maksud kata boleh bersama dengan kita sampai penghujung nanti kita buat cabutan bertuah. Bertuah kita maklumkan kita bagi dia hadiah buku. Okay. Best tu buku. Alang-alang nak cuti 31 Ogos kan. Cuti-cuti baca buku. Lepas habis keluar rumah. Ni lepas buku masak. kena baca Otimar. Ni buku untuk menginspirasikan diri. Okay. Menarik tu. Okey Otimar, saya punya dah habis. So kita pasal OT pula termasuk. Ya betul, segmen terapi cara kerja. Jom kita tengok. Soalan untuk Otimar saya bacakan. Okey. Anak saya umur 3,5 tahun tapi bila nak buka balang biskut mesti suruh saya bukakan. Tak apa ke? Tak apa ke? Cuma ibu ayah jawab. Kalau saya buka je. Sebab fikir anak 3-4 tahun ke aku nak kena buka ke tak nak? Macam tu kan. Kita buka je terus kan. Betul. Okey je. Biasalah budak lagi. B-ish kena risau ni. Patutnya dah boleh buka sendiri. Mana satu ni? Biasa ke tak boleh? Agak-agak A ke B? Okay. Okay, agak-agak A ke B ni? Apa jawapan dia Otimar? Okay, jawapan dia jeng jeng jeng. Jawapan dia B, ish kena risau ni. Patutnya dah boleh buka sendiri. Okay, sebab apa kena risau? Okay, sebab bila anak berusia 3 tahun ke atas, kebiasaannya skill manipulasi jari anak dia dah berkembang dengan lagi baik. Okay, jadi biasanya anak dah boleh buat aktiviti yang melibatkan pusing-pusing. Contohnya macam permainan nut dengan skru kan. Boleh masukkan nut tu masuk dalam skru. Okay, kalau kita bagi kat anak balang jar, anak boleh buka balang jar tu sendiri tanpa bantuan kita. Macam tu. Jadi kalaulah kebiasaannya kalau anak tak boleh buat kan, macam umur 3 tahun setengah tapi tak boleh buka balang jar sendiri, kita kena tengoklah agak-agak apa sebab anak tak boleh. Sebab kekuatan jari kurang ke ataupun sebab fungsi jari anak tidak berkembang dengan baik. Macam tu Puan Izana. Macam tu So kalau macam kita tak tahu kita pakai kan aje lah. Lepas tu buka balang ni time-time raya boleh perhati ni Otimar. Kalau tak nak tunggu raya kan? Pun letak makanan ke biskut dalam balang tu kita perhatikan boleh ke tidak ni. Okey. So kita pergi soalan seterusnya Otimar. Soalan seterusnya. Okey, saya bacakan. Kalau anak dah umur 3 tahun ke atas, sepatutnya puzzle berapa pieces anak dah boleh buat? 3 hingga berapa 4 ni? tahun. A 4 hingga 5, B 5 hingga 12. Yang mana satu anak umur 3 tahun ke atas ni sepatutnya dah boleh buat? Agak-agak berapa? A ke B? Jawab A, Cik Na jawab B, Puan Junana jawab B, Puan Sena jawab B. Ramai jawab B. Betul ke tak ni Otimar? Saya pun nak tanya juga Otimar. Mana satu jawapannya? Okay, jomlah kita tengok jawapan dia Okay, jawapan dia untuk anak berusia 3 tahun ke atas. Okay, kebiasaannya anak dah boleh buat puzzle 5 ke 12 keping. Wow, banyak banyak sebab puzzle 5 ke 12 keping ni kita kata dia akan lagi menggalakkan perkembangan minda anak berkaitan dengan penyelesaian masalah. Jadi kalau tengok kan, kalau 2 ke 3 tahun dalam sesi live sebelum ni, anak biasanya boleh selesaikan 3 ke 4 keping puzzle. Jadi untuk 3 ke 4 tahun kita up dah lagi puzzle untuk anak 5 ke 12 keping puzzle. Jadi melalui aktiviti yang macam ni lah, masa umur 3 tahun ni lah,
kita boleh bagi kepada anak aktiviti yang menggalakkan problem solving, menggalakkan memory macam puzzle ni. Supaya kita nak anak lagi bersedia sebab umur 4 tahun nanti dah nak kena, kita kata dah ke arah akademik secara perlahan-lahan. Jadi umur 3 tahun ni lah kita galakkan anak untuk buat puzzle yang lebih mencabar, iaitu 5 ke 12 keping puzzle macam tu. Fatimah, kita ada soalan. Puzzle tu puzzle yang macam mana? Puzzle tu puzzle yang macam mana? Kalau puzzle, ada contoh tak saya ni? Tak ada contoh pula nak tunjuk. Puzzle yang dia macam satu gambar. Tapi dia pecahkan puzzle tu kepada, kita kata macam 5 ke 12 keping gambar, jadi anak kena cantumkan puzzle tu. Kita panggil jigsaw puzzle. Sekejap, saya kebetulan ada kertas ni Fatimah. Tak ada contoh pula. Fatimah, maksudnya kalau gambar tu gambar pokok ni, kan? Gambar pokok, kalau yang 4 pieces je macam ni kan, dia pecah macam ni. Betul ke Fatimah? Saya lukis je ni tau, ni lukisan kat sekolah rendah ni. Betul Puan. Kalau 12 dia kena macam ni. Ini kalau gambar dia satu. Kalau gambar dia macam saya punya background, dia lagi susah ke lagi mudah ke lagi susah Fatimah? Kalau puzzle yang macam background Puan Izana tu, dia agak mencabar, tapi boleh cuba untuk anak yang dah kita kata macam dah masuk 4 tahun. Boleh cuba. Sebab kita dah, kalau yang macam background Fatimah? Macam mana? Kalau yang dia punya background tu macam yang Otimar punya? Saya punya? Saya punya dia macam kurang mencabar sikit sebab dia kurang elemen dalam gambar dia tu. Kalau Puan tengok kan, kalau gambar background Puan Izana, dia sarap, dia banyak sangat elemen. Ada haiwan sana, haiwan sini. Tapi background saya tu dia lagi simple. Ada monyet dekat atas, ada zirafah dekat bawah. Jadi lagi mudah untuk dilakukan oleh kanak-kanak. Macam dekat tangan saya ni, ada orang bawa puzzle untuk saya. Ni contoh puzzle. Puzzle jigsaw puzzle. Jadi kita letaklah, anak kena cantumkan puzzle ni. Atas sikit Fatimah. Mana? Kat atas sikit, macam tu. Atas sikit, macam ni. Jadi dia kena cantum-cantum. Saya kepingan puzzle tu Fatimah, cuba tunjuk macam ni. Macam dah kepingan puzzle tu. Macam ni, kepingan puzzle. Dia macam anak kena cantumkan ikut gambar dia ni. Kalau macam yang ni kan ada background, senang lah untuk anak 3 tahun ke atas kan. Kalau perlu, kalau anak dah boleh buat atas board ni, kita tak payahlah bagi anak buat atas board. Kita bagi jigsaw puzzle ni pada anak, kita tengok anak boleh tak cantumkan. Macam tu. Jadi kalau anak, bila dia nak cantumkan, dia kena ada koordinasi mata dengan tangan yang bagus sebab dia kena tengok mana lubang. Lubang dengan lubang, kita kata apa, bucu kayu kena masuk dalam lubang. Nampak senang tapi ada sesetengah anak akan rasa benda ni susah dia nak masukkan dalam lubang. Lepas tu boleh juga. Kalau yang bentuk macam tu susah kan? Susah kalau sikit. Yang petak-petak macam ni kita ada gambar, kita potong je 12 pun boleh ke tak boleh? Untuk permulaan. Yang tu pun boleh Puan. Yang tu pun bagus kan sebab kita nak anak kita bukannya macam pandai puzzle macam ni je. Kita nak anak kita faham pelbagai jenis puzzle. Jadi kalau anak dah boleh buat puzzle yang macam ni, kita boleh upkan kepada puzzle kertas macam yang Puan Izana tunjukkan tadi tu. Kalau ikut puzzle kertas dia lagi susah sikit lah daripada puzzle yang macam ni. Sebab puzzle ni sekurang-kurangnya dia ada, kita kata macam bucu-bucu yang boleh jadi clue untuk anak. Kalau puzzle Puan Izana tu, anak kena perhatikan dengan lagi detail. Sebab semua petak kan. Jadi anak kena touch lagi visual persepsi anak. Tengok detail pada gambar, mana satu yang duduk sebelah puzzle yang ni. Macam tu. Selalunya Otimar kita beli puzzle yang 100 keping terus untuk anak kita. Biasa tak macam tu? Tiba-tiba macam last sekali bersepah sebab puzzle tu tak tahu dah pergi mana.
Betul. Okey Otimar, menarik penerangan tu, detail. Kita pergi soalan yang seterusnya. Okey, soalan seterusnya. Fatimah ni, hari ni student bukan overseas Fatimah berumur 3 tahun dan 6 bulan. Fatimah sangat suka melakukan aktiviti pensel. Tapi Fatimah tidak boleh menulis ABC walaupun telah ditunjukkan ibu banyak kali. Jadi kita perlu A, kita perlu risau, patut risau ataupun B belum sampai tahapnya lagi. Okey, yang mana agak-agaknya jawapan pada soalan ni? Dah patut boleh tulis ABC ke belum boleh? Macam mana? Ada A, ada B, kita ada ayah ni. Hari ni kita ada ayah lah Otimar. Bukan seorang ayah yang kita ada ni. Tahniah kepada ayah yang join sesi kita hari ni. Betul. Tuan Razali. Betul ke ni? Kalau ikutkan nama tu betul lah tu. Okey Otimar. Majority balance ni Otimar. Ada yang jawab A, ada yang jawab B. Ikutkan yang mana satu ni Otimar? Jawapan dia B. Belum sampai tahapnya lagi. Okey, mari kita tengok ya dari segi perkembangan pensel anak usia 3 tahun. Okey, kalau ikut 3 tahun anak sebenarnya perkembangan menulis, anak baru je pandai tulis circle, pandai tulis bulat sebenarnya. Bulat macam ni. Bulat. Bulat macam ni umur 3 tahun. Jadi kalau anak tak pandai lagi tulis ABC tak apa. Sebab tak perlu pun lagi untuk tahap perkembangan anak pada usia tersebut 3 tahun anak dah boleh lukis bulat dengan baik. Bila anak berusia 3 tahun setengah, anak baru je start boleh tiru kita lukis garis tambah, garis cross macam ni. Nampak tak? Ni dua elemen tambah 3 tahun setengah baru je belajar untuk meniru. Usia 4 tahun barulah anak boleh lukis garis tambah dengan sempurna. Jadi usia 3 ke 4 tahun ni kita tak payah lagi kita kata push anak lebih-lebih untuk tulis ABC. Kita fokus kepada garisan yang sepatutnya anak tahu iaitu bulat dan garis tambah. Kalau kita tengok huruf A kan Otimar. Huruf A kan biasa kita mestilah anak-anak tulis huruf A kan. Okey, untuk yang garisan ni kalau ikutkan bulat. Garisan sengit, garisan melintang. So kiranya ni dah kena combine lah ni. Betul. Kalau tengok huruf A tu kan, dia macam Puan Izana cakap, ada garis condong, ada garis menegak, ada garis melintang. Okey. Jadi untuk lukis A sahaja sebenarnya garis condong tu kan, dia melibatkan kemampuan anak pada usia 4 tahun setengah. Boleh melukis garis serong macam yang kita lukis. Jadi kalau huruf A ni kebiasaannya umur 4 tahun setengah dan ke atas baru anak boleh lukis huruf A. Macam tu. Jadi untuk umur anak sekarang tak perlu pun push anak untuk tulis ABC lagi. Macam tu. Tapi selain daripada saya tengok buku sekolah anak buah saya. Kerja sekolah dia adalah lukisan garisan sengit, garisan membulat, garisan tambah. Dia nak belajar menulis kena step kat situ dulu. Betul. Dia asas kepada huruf yang kita nak belajar tulis masa umur 4 tahun lebih nanti. Jadi baik kita fokus kepada basic dulu. Nanti bila anak dah sampai tahap untuk belajar, barulah kita anak dah ada basic yang strong kan. Dah ada garis-garis, dah boleh form garis-garis yang asas tu. Lagi mudah untuk anak nanti nak belajar tulis ABC. Macam tu Puan Izana. Okey. Boleh ibu ayah, cikgu. Boleh faham Selain daripada itu Puan Izana, ada satu perkara lagi yang menarik. Kita kata macam perkembangan pensel ni, perkembangan pra-akademik. Okay, jadi untuk pra-akademik, kita bukan sahaja fokuskan kepada menulis, tapi bermula umur 3 tahun, kita dah start boleh bagi gunting dekat anak. Dengan tapi risau lah dari ibu ayah. Risau kan? Macam mana ni? Gunting kain, gunting rambut je lagi.
Betul tu. Memang biasalah anak umur 3 tahun, dia excited ni kan. Dapat gunting, bila dia tekan gunting, putus rambut. Pegang gunting, potong je gunting, putus kertas. Dia excited. Jadi untuk tips yang saya boleh sharekan dengan ibu ayah, untuk anak usia 3 tahun ke 4 tahun, kita boleh beli gunting yang plastik ni. Nampak tak? Okay, dia bukan bilah besi macam ni tau. Ni bilah besi. Okay, bilah besi ni lah kalau kita potong rambut ke, potong kain ke, semua jalan, betul tak? Tapi kalau yang bilah plastik ni, okay, bilah plastik ni sebenarnya adalah gunting untuk kertas sahaja. Jadi kalau anak cuba eksperimen nak potong rambut guna gunting ni, tak jadi. Dia tak akan terpotong. Jadi sesuailah bila kita nak ajar anak menggunting kertas dulu. Buka tutup, buka tutup. Lepas tu dia ada juga ni alat adaptasi. Ya? Boleh? Dah. Jadi kita ada juga alat adaptasi kat sini macam yang ni kan. Untuk anak yang dia tak pandai lagi nak buka gunting kan. Buka gunting susah. Okay, jadi kalau kita letak ni kat tengah macam ni. Okay, jadi bila anak terbalikkan. Pusing sana. Pusing sini. Macam tu. Okay, jadi bila anak tekan, okay, alat adaptasi ni akan automatik tolak balik. Jadi mudahlah macam kita nak ajar anak gunting, tutup gunting je kan. Jadi bila anak tutup, alat adaptasi ni akan bantu untuk tolak balik. Jadi mudahlah nak belajar menggunting dengan anak. Boleh mulakan dengan gunting kertas sahaja dulu. Macam tu. Okey, Otimar. Kita ke soalan yang seterusnya. Okey, soalan seterusnya. Ni pun soalan anak dah boleh memanjat pada usia 3 hingga 4 tahun? A dah boleh, B tak boleh, biar anak panjat nanti jatuh, sakit. Okey, yang mana satu sepatutnya? Agak-agak A ke B? Okey, jawapan semua jawab A lah. Baguslah ibu ayah. 1 tahun setengah dah panjat. Itu laju tu. Okey, so jawapan kita adalah? Jawapan kita dah boleh. Bagus ibu ayah. Sebenarnya anak pada usia 3 ke 4 tahun dia dah boleh memanjat dan kita patut sebenarnya biarkan anak memanjat. Sebab apa? Okay, sebab bila anak panjat, kita sebenarnya sedang membiarkan, kita membenarkan sensori vestibular anak, keseimbangan anak terangsang. Lepas tu bila anak panjat-panjat ni kan, dia punya tangan, otot semua, dia macam kena pegang palang besi untuk panjat, dia kena pegang, kita kata macam pegang tangga untuk panjat tinggi kan. Sebenarnya dia proprioceptif ataupun pergerakan sendi anak pun terangsang. Okay, jadi diri vestibular dengan proprioceptif ni dia sangat penting untuk dirangsang secara kita kata secara berpatutan kerana dia ni boleh bantu untuk tingkatkan fokus anak. Tapi kita kena buat aktiviti ni secara kita kata pantauan lah. Tak bolehlah bagi anak panjat tinggi-tinggi kan. Memang akan ada risikonya dekat situ. Tapi kita tak boleh juga macam takutlah anak jatuh sampai tak bagi anak panjat langsung. Sebenarnya tu dia boleh merisikokan sesuatu yang lagi besar untuk anak, contoh macam kemampuan belajar, kemampuan kita kata macam kekuatan otot anak. Jadi panjat ni perlu untuk anak dengan pantauan daripada ibu dan ayah. Okey. Selain ada daripada soalan seterusnya ke Otimar? Soalan seterusnya, okey. Soalan seterusnya, okey anak, Puan boleh tolong bacakan? Boleh. Anak saya dah umur 3 hingga 4 tahun. Saya nak ajar ABC 1, 2, 3 sebab anak kawan saya dah kenal dah semua tu. Sesuai ke? A boleh tetapi B tak boleh. Jadi yang mana satu agak-agak ni? Boleh tetapi boleh tapi ikut level dia lah. Boleh tetapi apa tetapi ni Otimar? Tetapi nanti saya akan explain. Tapi ada lagi tak jawapan? Oh, okey.
Alah, jawapan dia A, boleh. Tetapi, okey. Sebenarnya anak usia 3 ke 4 tahun memang kita dah boleh start ajar ABC. Tetapi kita tak boleh tinggalkan benda lain. Contohnya kita ada konsep warna, kita ada konsep bentuk. Okey, jadi kebiasaannya bila anak kita kata macam cecak umur 3 tahun, kita akan start untuk ajar warna dulu. Warna merah, warna biru, warna hijau. Lepas anak dah boleh warna, dah faham warna, baru kita up lagi kepada bentuk pula. Kita ada triangle, kita ada square, kita ada circle, kita ada rectangle. Okay, lepas anak dah faham kita kata bentuk yang asas, barulah kita digalakkan untuk ajar anak ABC. Jadi dia ada turutan dia. Dia ada turutan dia. Ada Kalau step boleh, dia, betul. Kalau boleh kita ikutlah step-step yang tersebut ni. Sebab apa? Sebab kita bukan nak anak kita pandai ABC 1, 2, 3 je. Kita nak anak kita pandai. Kita kata macam tengok sekeliling, dia boleh kaitkan apa yang dia belajar tu dengan apa yang dia nampak. Jadi contoh kalau anak tak tahu warna kan, macam tak kenal warna, jadi dia tak boleh nak explain pun. Contoh nanti dia belajar ABC, A ni warna hijau ke warna merah, B ni warna kuning ke warna hitam. Jadi bila anak tahu asas-asas macam warna, bentuk ni, anak boleh explore akademik tu nanti dengan lagi tinggi. Macam tu Puan Izana. Okey, Otimar. Kita ada lagi ke soalannya? Selesai Dah dah. habis. So kita dah melebihi 30 minit dan saya dengan Otimar sangat seronok berkongsi hari ini. Bermain teka-teki bersama dengan kita ada 25 orang sekarang ni. So untuk 25 orang ni kita nak minta tolong untuk komen, like and share video ni dan kami akan pilih nak satu ke nak dua ni? Nak satu ke nak dua ni? Kita nak bagi seorang ke nak bagi dua orang ni? Tak ada yang tulis, kita bagi satu je dulu. Okey, kita nanti untuk ni kita akan tengok siapa sebab kami boleh tengok siapa yang komen, like and share dan kita akan buat cabutan bertuah dekat situ. Untuk ni kita akan umumkan siapakah yang bertuah tu pada minggu hadapan. Okey? Seminggu hadapan kita jemput. Kita jemput orang yang masa kata ibu ayah, tuan-tuan dan puan-puan yang bertuah ini untuk join untuk kita bagi buku ni secara percuma sahaja. Bagilah dua. Seorang je cakap bagilah dua Okey. So, untuk yang ni, kenapa kita kena komen, like and share? Sebab ramai lagi ibu ayah yang kat luar sana, cikgu-cikgu, bakal ibu, bakal ayah, junior dan senior kami, senior dah terus kan? Junior yang masih lagi, mungkin ada apa yang kami kongsikan tu adalah perkara baru dan mungkin apa yang kami kongsikan tu adalah perkara yang dah tahu, just untuk refresh. So, kita kongsikan bersama-sama ilmu yang ada supaya lebih ramai yang dapat manfaat dan boleh bantu anak ni untuk dapat intervensi lebih awal. Okay? Betul Puan Izana. Okay, sebelum tu Puan Izana, sebelum kita stop live kita kan, kita ada beberapa soalan, 1 ke 2 soalan. Jadi kita cuba jawab 1 ke 2 soalan ni dengan ringkas. Boleh? Okay, mana soalan yang pertama kita? Soalan pertama, mana soalan tadi? Sekejap. Okey, saya bacakan dululah. Ini soalan dari bawah dari bawah. Ni perkongsian daripada Puan Duratul Fakirah. 5 bulan si Amsyah buat terapi kat Domina, dari 1 patah perkataan je sekarang dah 2 patah perkataan. No air, mana papa. Alhamdulillah. Okey, tanya Mama Amsyah, tanya Amsyah. InsyaAllah kami semua kat sini doakan untuk Amsyah lebih ada kemajuan yang lebih baik dari semasa ke semasa. Okey. Lepas tu kita ada soalan seterusnya. Mana soalan tadi? Daripada Encik Muhammad Hasani Magani. Yang ni soalan daripada bawah Okay, mana ada jual gunting gini, menarik. Biasanya gunting macam ni biasanya boleh dapatkan dekat kedai-kedai yang jual peralatan untuk kanak-kanak. Boleh just search dekat Google ke mana-mana,
gunting untuk kanak-kanak ataupun scissor for kids, dia akan keluarlah pilihan gunting-gunting tu. Jadi boleh pilih gunting yang bilah dia plastik. Macam tu. Okay, seterusnya kita ada soalan daripada Puan. Mana soalan kita tadi? Mana soalan kita? Hari ni sangat meriah kan, dah kena scroll cari soalan ni. Last kali. Ni dah hampir pukul 1 dah Otimar, semua dah lapar perut ni. Soalan dekat atas tadi. Soalan daripada Ibu Doha Medina tadi, soalan dia setakat ni macam Medina boleh cakap bol je. Macam mana nak galakkan Medina untuk bercakap lagi? Macam tu soalan dia Puan Izana. Macam mana nak bagi Doha Medina bercakap lagi? Dia kena satu cara, secara ringkasnya saya suka panggil sabotage. Sabotage kan, maksud kata ball tu dia bukan mudah-mudah untuk dia dapat. Ball tu kita sorokkan. Ball tu kalau kita boleh main, kalau untuk tu bukan satu ball, ada lebih ball dan ball tu boleh ada banyak warna. Jadi boleh juga buat aktiviti meminta. So bila buat aktiviti meminta dia kena sebut 10 kali lah bila ada ball tu 10 kali ataupun ball tu dia boleh 10 kali minta. Itulah. Selain pada sabotage kan dia, sabotage tu hilangkan ke, sorokkan dulu ke, kan. Lepas tu boleh juga buat aktiviti meminta. Sebab kalau benda yang dia betul-betul nak, dia excited, insyaAllah dia akan usaha untuk sebut perkataan tu lagi. Okay? Okay, last Otimar. Tadi ada yang bertanya tentang OT dan ST. Apa OT, apa ST? Secara ringkas ST, S adalah speech, T adalah terapi ataupun terapis. Occupational, T terapi. Jadilah occupational therapy. Kalau secara kasarnya perbezaan antara OT dengan ST, kalau ST dia akan terapi yang merangsang pertuturan anak. Kalau occupational therapy, terapi yang bertanggungjawab untuk merangsang perkembangan anak selain daripada perkembangan pertuturan tadi. Contohnya macam perkembangan motor halus, perkembangan kognitif, macam tu. Itulah secara ringkasnya Puan Izana. Dia secara mudahnya nak bantu anak bercakap. Kalau anak tak boleh bercakap secara lisan adalah untuk bantu anak secara berkomunikasi secara dua hala. Itu secara ringkas. Itu untuk anak je. Untuk dewasa dia besar lagi, dia ada skop lain pula. Okay, so Otimar, kita dah penghujung. Dah lebih dah. Sebab ibu ayah semua setia. Doa-doakan anda adalah orang yang bertuah itu. Okay, kita akan umumkan pada minggu depan siapakah yang bertuah. Okay, terima kasih kepada semua ibu ayah dan juga yang menonton kita pada hari ini. InsyaAllah kita akan minggu hadapan dengan topik apa Otimar? Perkembangan anak umur 4 ke 5 tahun. Terima kasih. Terima kasih semua. Jom like dan subscribe YouTube channel kami. Bagi memudahkan aktiviti menyepit, lekatkan kertas dengan menggunakan selotip. Ambil penyepit, lompat serentak ke hadapan. Pegang kertas dengan tangan kiri dan sepit dengan tangan kanan.
penyepit dengan betul, iaitu pastikan ibu jari di bawah dan dua jari di atas. Tekan penyepit pada kertas. Kemudian cabut penyepit dengan posisi jari yang sama. Jika anak tidak dapat melakukan, bantu anak dengan meletakkan penyepit di jari anak. Bantu anak dengan menggerakkan satu tangan untuk memegang kertas dan letak penyepit di tangan yang lain. Tekan penyepit bersama-sama dengan anak. Sekiranya anak tidak dapat melompat, bantuan akan diberikan. Tekan lengan anak di sisi bahu. Dalam masa yang sama, tekan badan anak ke bawah untuk bekokan lutut sebagai persediaan untuk melompat.